Muhammad ibn Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Azamatul Khan Al-Husaini, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi kita berhenti itu wassalatu ke situ lah. Ya. Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi Sayyidina Muhammadinil mab'uthi bi bahiril mu'jizati li ta'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Ini masuklah kita pada rangkap khutbah yang kedua. Yang ini selesai daripada memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuklah musannifnya pada mengucap selawat ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa didahulukan dengan puji-pujian kepada Allah belum daripada selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kaedahnya haqqullah muqaddamu ala haqqil makhluk. Hak Allah Taala Tuhan ni kita kena dahulu di atas hak makhluk. Maka kerana itulah musannif kita mula dengan alhamdulillah, diikuti dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak adalah amalan yang paling besar di atas muka dunia ni melainkan amalan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashalut turut, semudah-mudah jalan qurbatu ilallah, nak qurbah, nak dekat, nak taqarrub ilallah, nak dekat diri dengan Allah, ialah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan lain ni kita perhajat kepada rukun dan syarat. Seperti kita kata semayang, maka semayang ni dia kena ada orang panggil syarat sah, syarat wajib. Kan ada rukun-rukun dan ada perkara yang batalkan semayang dan ada benda yang membatalkan pahala semayang. Itu orang panggil semayang ibadat, nak dekat diri dengan Allah Taala juga. Tetapi ada bagai-bagai syarat, rukun dan perkara yang mesti kita kena jaga. Kena menghadap kiblat, kena suci daripada hadas kecil, hadas besar, kena ada wudu, kena tutup aurat, bagai-bagailah. Ada pun selawat tak perlu. Nak selawat ni tak perlu kita nak orang panggil ada syarat-syarat atau rukun. Tak perlu nak menghadap kiblat, tak perlu tutup aurat, tak perlu mandi wajib, ambil air semayang tak payah. Tidak kata orang ajak kita selawat, mari selawat weh. Nanti dulu nak mandi wajib. Tak ada. Ni. Tak perlu. Mari weh selawat weh, nanti dulu nak tutup aurat. Nak tutup apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nak pakai jubah dulu. Tak payah. Tak perlu. Kalau kita pakai keplekat saja pun nak keplekat tudung bainas surrah wa rukbah. Nak tutup barang antara pusat lutut, pakai angin selawat ramai-ramai, tak pakai baju, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tidak kata nak selawat tu kena ngadap kiblat semua, tak payah. Inilah jalan yang sangat mudah nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi hak mudah inilah hak payah kita nak amal. Mudah tapi kita nak amal ni yang payah. Susah nak beramal. Nak tengok bila kita dengar orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak nak selawat mana kita dah ni. Slow, senyap, tak bunyi. Dia kata takut riak ustaz, kita selawat slow-slow dah ni. Dak. Al-amalu idza dakhala ar-riya batala. Amal lain bila masuk riya batal pahala. Diistisnakan kecualinya selawat tak batal pahala. Selawat dengan riak, dengan ujub, dengan takabur pun dapat pahala. Dengan riak dapat pahala. Semayang kita dengan riak habis batal pahala. Sedekah dengan riak, zakat dengan riak, pergi buat haji umrah dengan riak, habis batal pahala. Saja-saja aja kita aja. Tapi selawat dengan riak tak batal pahala. Bila kita dengar tu bila kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak bunyi langsung ada tengok.
Allah sallallahu alaihi gitu jelah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa anta maulana Muhammad. Sayu-sayu kedengaran suara azan. Sallallahu alaihi. Nah, kena sudah 8 rakaat, sudah satu email letih dah ni. Nah, dah. Bila orang dengar sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selawat dengan kuat. Bila dengar tu bila kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tak boleh weh nak selawat gitu. Nak apa ke dia kalau cakap derah sangat suaranya nak selawat tak boleh. Walau selawat ni amalan paling lebih. Zikrullah yang paling afdal. Tiap-tiap zikir belum tentu lagi selawat. Tapi bila kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sudah tentu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Paling lebih sekali. Itu paling lebih. Maka jangan kita luput daripada berselawat. Kerana apa? Kerana kita nak di pada mahsyar akhirat Allah. Nak harap ke syafaat siapa kalau tidak syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita saja je yang boleh kata ana laha, akulah ahli pada nak mensyafaatkan manusia. Nabi-nabi lain nafsi diriku aku tak cara orang lain pada hari ini. Aku tak berani kemurkaan Allah pada hari ini. Tidak pernah lagi Allah Ta'ala murka sebagaimana hari yaumul jam'i, yaumul mahsyar, yaumul hasyri. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dia kata ana laha, akulah ahli pada nak syafaat. Maka orang yang nak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wajabat lahu syafaati. Siapa yang berselawat ke atas aku Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, maka wajib atasnya itu syafaatku. Maka syafaat selawat tu sendiri atas bagai-bagai rupa, tak kira bagai lafaz bagaimana sekalipun, tak apa. Walaupun warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat tanya, "Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?" Bagaimanakah cara kami nak berselawat ke atas engkau ya Rasulullah? Itu bukanlah maksudnya selawat ni mesti kena ikut sebagaimana lafaz yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berdalilkan hadis tersebut sebagai satu ketetapan. Tidak boleh dah berselawat di atas bagai sirah, lafaz-lafaz lain daripada lafaz yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada golongan-golongan mula, golongan Wahabi ni orang panggil ni. Golongan kaum muda, kita kata kaum muda ni yang mudah sangat buat keluar hukum. Haram, tak boleh. Selawat syifa, syirik. Selawat dia panggil selawat Fatih, syirik. Selawat apa lagi? Selawat azimiyah, syirik. Apa saja selawat selain daripada selawat hak lafaz sirah yang Nabi ajar pada sahabat, itu bid'ah, dalalah, finnar, syirik. Tak boleh. Kenapa dia fikir? Karena sahabat tanya. Kalau benda tu boleh sahabat rekod sendiri, kenapa sahabat tanya? Sahabat tanya di situ untuk untuk dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagaimana lafaz yang afdalnya. Maka Nabi jawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu orang panggil sekurang-kurang selawat. Dalilnya kerana ada selawat yang lain Nabi bawa dengan sirah yang lain. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala, orang panggil selawat Ibrahimiyah. Itu hak Nabi sebut sebagaimana puak-puak Wahabi faham. Dalilnya mana? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni sahabat yang paling kuat mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama-ulama fiqhnya mengambilkan istinbat hukum hasil daripada perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Mana? Hak tak ada dalam hadis. Hak tak bertemu dalam hadis. Rasulullah ni semaya akak kedok tangan takbir 4.
Rasulullah ni semaya Idul Fitri, Idul Adha, maya raya tu akak kada takbir 7, takbir 5 tu hak sunat. Tak ada lah hadis tu akak tanya. Fuqaha tak bertemu dalam hadis-hadis Nabi akak tanya. Macam kita pergi akak tanya apa? Tiru siapa yang akak tanya tu? Memang kita tak tahu. Kita kata tutup fiqh ayat sunat akak tanya enggak akak sunat tak apa dah. Mu kita orang taklid ni bukan orang mujtahid. Ada hak mujtahid tu ambil di mana? Kata sunat akak tanya. Ambil di mana? Ambil di perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar ni dia tak akan buat benda hak Nabi tak buat. Sampai ke benda hak kita kata benda hak bukan ibadat, berjalan saja. Nah, Rasulullah tunduk di bawah ranting kayu yang rendah. Maka bila sampai waktu Sayyidina Umar, ayah dia jadi khalifah, pokok kayu ranting hak di pokok kayu tu telah ditebang oleh orang. Orang tebang dah, tak ada. Nah, tapi tiba-tiba Abdullah bin Umar ni lalu bawah tu dia tunduk juga. Orang tanya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula lalu bawah ni dia tunduk kerana ada ranting kayu. Dah ranting kayu tak ada dah kan ni apa orang tunduk kan? Karena aku nak ittiba dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Maka kerana itulah Abdullah bin Umar dia kata apa? Iza sallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu salata alaihi. Apabila kamu semua nak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu cantikkan lafaz ucapan, ucapan selawatmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la tadru la'alla yu'ridu alaihi, karena kemungkinan mudah-mudahan boleh jadi selawat yang kamu ucap tu dibentang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok siapa ke Nabi. Memang warid dalam pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada malaikat khas yang juntulun kutip selawat. Tiap-tiap selawat yang keluar daripada mulut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nyakutik habis kau malaikat tu ditunjuk depan Nabi. Ya Rasulullah, ni selawat umat-umatmu. Itu. Maka Abdullah bin Umar kata fa ahsinu salata alaihi, mu kena comel selawatmu. Karena boleh jadi selawatmu tu akan ditunjuk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tanya alamna ya Abdullah, ajarkan kami wahai Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bagaimana nak mencantikkan selawat. Maka Abdullah bin Umar pun ajar, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmatika ala sayyidil mursalin. Panjanglah selawat tersebut. Boleh tengok dalam kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam kitab Mu'jam Kabir, ada dalam kitab Allah Al-Awsat bagi Imam At-Tabrani, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani Fawaidus Salawah, Majmu' Zawaid, Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan Al-Imam Al-Haythami, bukan Ibnu Hajar Al-Haythami, Mu'jamuz Majmu'uz Zawaid. Boleh tengok dalam rajak hadis Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil Allahumma shalli. Tak ingat dah selawat tu panjanglah. Jadi ayatnya selawat ni tidak semestinya dengan lafaz yang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh dengan bagai-bagai selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar. Bagai-bagailah orang panggil selawat-selawat yang digubal oleh ulama-ulama kita dengan lafaz-lafaz yang cantik, yang molek. Boleh. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas suruh kita berselawat dengan lafaz yang cantik. Maka kerana itulah Syekh Ahmad Zain Al-Fatani dia buat mari selawat dia tidak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia buat mari bagaimana? Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyyatihi wa dalili wahdaniyatihi. Tengok. Sayyidina Muhammadinil mab'uthi bi bahiril mu'jizati li ta'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Ini lafaz selawat ni tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa reka?
Pengarang kita ni reka. Apa ya reka? Kerana boleh. Sunnah. Abdullah bin Abbas suruh kita fa ahsinu solat alaihi. Lagu tu. Nah, tengok. Maka terjemah Melayunya apa? Bermula dan rahmat. Dan rahmat. Rahmat ni terjemah serta tafsir makna selawat daripada Allah dengan makna rahmat. Daripada malaikat selawat, daripada malaikat dengan makna istighfar. Selawat daripada kita umat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makna doa. Selawat segala makhluk-makhluk lain seperti hayawan, jamadat, tumbuh-tumbuhan, kayu-kayang, apa sahaja ni, kipah-kipah, tiang-tiang, batu-batu, semua ni makhluk Allah ni berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat, cuma kita tak dengar. Allah Taala hijabkan telinga kita tak dengar. Makhluk Allah Taala berselawat tak dengar. Orang hak tahi telinga dosa, tahi telinga penuh tu tak dengar lah. Orang yang tahi telinga hak dosa tu tak ada, dia dengar. Dia dengar. Lembu bertemuh dengan selawat, ayam berkokok suruh selawat. Tu orang panggil apa? Dengan makna puji-puja. Tahmid, dia panggil tahmid. Makhluk Allah Ta'ala selain daripada manusia, jin berselawat, itu dengan makna puji-pujian. Maka ni terjemuh dengan rahmat ni artinya makna selawat daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna rahmat? Rahmat ni lafaz yang sama pada makna dengan nikmat. Rahmat ialah nikmat, nikmat ialah rahmat. Orang panggil perkataan muradif. Perkataan yang berlainan pada sebut, bersama pada makna. Rahmat ialah nikmat, nikmat ialah rahmat. Apa maksud nikmat? Nikmat ni ialah mujarradul i'ta, semata-mata pemberian Allah Taala serta dengan ampun dosa. Itu orang panggil nikmat. Sebab itulah kita ni kalau minta dengan Allah Taala jangan minta semata-mata madah benda. Hendaklah kita minta serta dengan ampun dosa. Mana? Ya Allah, aku nak amal yang makbul, doa yang makbul, amal yang diterima, anak yang soleh-solehah, isteri yang solehah, suami yang soleh, harta yang halal. Minta tu, ilmu yang manfaat, boleh beramal. Minta orang panggil serta dengan apa dosa. Kerana bila tentu pemberian Allah Ta'ala tu apa dosa, hatta ilmu sekalipun. Belum tentu orang yang dapat ilmu tu ialah orang yang diampun dosa oleh Allah. Ada orang yang ilmu banyak tapi menyebabkan dia tertipu dengan ilmu dia, dosa semakin banyak. Man izdada ilman lam yazdad wara'an wa tawadhu'an lam yazdad illa bu'dan. Mana-mana orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah wara' dan tawadhu', tak bertambah orang panggil menjaga hukum hakam agama dan rendah hati, maka orang ni tidak bertambah apa-apa di sisi Allah, melainkan semakin jauh, dan semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Tengok orang sekarang, ngaji tinggi, boleh PhD, jadi lecturer di UU, university, tetapi takabur dengan ulama dulu. Bila ulama meninggal dunia, dia gembira pula. Negara kita ni baru telah menerima berita sedih kewafatan Tuan Guru Haji Saleh bin Haji Musa, Pondok Sik Kedah. Maka orang yang tak sedih dengan kematian ulama, itu mafhumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada penyakit munafik dalam hati dia. Kerana ulama ni anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Rasulullah. Kerana dia makan pusaka ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang makan pusaka ni tak ada orang lain, dah anak beranak. Kita bila kita mati, siapa hak makan pusaka kita? Anak. Maka anak kita tu orang panggil ahlul waris. Sebab tu ulama tu dipanggil warasatul anbiya, waris nabi, anak-anak nabi, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia makan pusaka nabi, pergi kita mati, siapa ahli waris kita? Anak kita. Tidak kata kita mati tu gak mari orang daripada Bangladesh mana pakat nak makan saka kita dah. Mari orang daripada Myanmar mana mari nak saka sikit. Tak ada. Orang hak makan saka ni ialah ahli waris.
Maka Nabi ni tak tinggal lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Nabi wariskan apa? Yuwarrisu ilman. Maka siapa hak makan ilmu ni? Ulama. Maka sebab tu Nabi kata orang yang bila dengar kematian ulama ia tak sedih, ada penyakit munafik itu dalam hati tu. Apatah lagi gembira. Hak tak sedih tu pada menapik gembira. Update status dalam Facebook. Padangnya muka, mampu dah ulama ni. Ada. Ada ni. Ahlul tu bukan ulama tu. Sedap ya weh. Ahlul kalam. Hari ni keluar pula statusnya. Kitab Faridatul Faraid yang kita duduk mengaji ni ialah kitab paling sesak atas muka dunia. Kata ni. Dia punya update dia macam mana. Buat dia juga sih tadinya. Bila nak mari tengok Facebook sikit. Dia kata buku paling sesak di muka bumi. Faridatul Faraid. Ni hak kita duduk mengaji ni. Sesak ni ayat ni atas muka bumi. Dia kenal tak siapa? Syekh Ahmad Zain Patani ni. Ni manusia akhir zaman. Karya dia sendiri tak ada. Tapi duk cela karya-karya orang. Acu buat sebutir kitab nak tengok. Ada manfaat ada kitabmu tu. Ni pensyarah ni. Yang beri kau sabung ambil air kau Allahu a'lam tak reti kita. Perangai huduh. Ada jadi penulis di Sinar Harian ke apa. Sekarang kerah. Ada kolom dia, penulisan dia dalam buku-buku majalah Islam, Islam ke apa tak tahu. Tapi nama panel dia aku tak ingat. Tapi nama Facebook dia As-Sabuni. Jahat mulut ni. Minta tolong siapa masuk dari YouTube tu sikit. Royak ke dia kalau jangan kalau bertemu depan muka amu nak tapah. Amu nak tapah. Mulut orang jahat lagu ni nak tapah, tak payah berdebat dah. Buat berdebat pun kerah hati kita. Buat kerah hati kita. Kita kena tapah lalu jumpa orang lagu ni faktuluh, mu nak tapah lalu lah senang. Sayati zamanun min ummati rajulun akan datang daripada umat aku di akhir zaman pemuda-pemuda yang mana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis tersebut tu masyhur lah. Yang bodoh pemikiran dia. Tetapi suka bercakap dengan khairul bariyah. Apa hadis Nabi tersebut tak ingat dah. Yakhruju min ummati qaumun. Pemuda-pemuda Nabi sebut orang-orang muda yang bodoh pemikiran dia. Sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam. Bodoh pemikiran. Tapi fayaqulu bikalamin khairil bariyah. Tapi suka dia bercakap dengan perkataan-perkataan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit-sikit qala Allah, qala Rasul. Kita nak buat amal hak mana dalam ada Quran dan hadis yang sahih. Ya sudah. Ni. Tapi Nabi kata idza laqitumuhu faqtuluh. Bila kamu bertemu dengan orang lagu ni, maka hendaklah kamu bunuh. Bunuh situ bukan Nabi menganjurkan keganasan. Ni. Bunuh situ perkataan tu orang panggil perkataan yang mempunyai makna yang mendalam. Sama ada bunuh dengan hujjah. Kalau benda orang jenis orang berlembut, kita berlembut. Jenis orang kasar, kita kasar. Ni. Ni kasar ni. Mene kasar ni. Tok guru mati dia gembira. Duk kata tokoh penyesak umat sudah pun mati. Alhamdulillah macam-macam ni dah update dalam Facebook dia. Hari ni pula keluar statement baru status Facebook kitab Faridatul Faraid ni buku yang paling sesak atas muka dunia. Ni mulut huduh. Mulut huduh gini tak perlu kita nak ajar, nak syarah, nak brainwash, nak ceramah, nak debat tak payah. Pakai bertemu nak tapah lalu tu. Mulut huduh. Tak ada orang panggil belapik dengan ulama-ulama. Kita di Al-Azharus Syarif kita diajar supaya belapik dengan ulama. Hatta ulama yang kita rasa banyak tidak sependapat dengan jumhur ulama sekalipun. Seumpama Al-Imam Al-Hafiz Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn Qayyim murid dia. Ni kedua-dua tokoh ni sangat digemari golongan Wahabi. Kita banyak manfaat kita dapat daripada Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala.
Tetapi guru kita ajar yang mana tak betul, tetap kita kena tegak menerang pada umat. Seperti akidahnya tentang tajassimnya dengan Allah. Tetapi kehebatan dia sebagai ulama dan manfaat penulisan dia tetap kita ambil guna. Dan kita tidak pernah mencela, melaknat, mencaci maki ulama-ulama. Hatta ulama yang tidak sependapat dengan kita sekalipun, dengan ulama-ulama jumhur, orang panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi orang-orang begini, orang-orang yang tidak ada adab, maka kita tak perlulah nak beradab dengan orang tersebut. Kenapa tu tak ada orang panggil dia boleh kata kitab Faridah ni sesat? Kerana dia tak faham. Idqila kam muzayyifin sahiha li ajli fahmi qaumi qabiha. Berapa ramai manusia-manusia yang melawani benda yang hak. Kitab Faridatul Faraid ni akidah yang sebenar. Bawah ni dia akan ayat. U'izuha bihi ta'ala minasyaitani lilintiqadi. Aku minta berlindung kita aku ni daripada syaitan, daripada i'tiraq, bakangan, kritikan yang diserupakan dengan syaitan. Apa maksud? Yang ni maksudnya kitab dia ni kitab yang sebenar dah, betul dah. Maka kalau ada orang kritik lagi, bermakna kritikan tu ialah syaitan. Karena syaitan dia tak kritik benda yang tak betul. Dia tak kritik. Konsert Selena Gomez ada kritik? Tak kritik. Orang minta pendapat bagaimana untuk peti konsert ni, Selena Gomez ni. Dia tidak buat di negeri Perlis ini. Saya mufti negeri Perlis. Saya tidak boleh nak mengulas apa-apa. Ada. Dah hari tu hok jemput penyanyi di Istana Raja Sultan, hok penyanyi gelek paling seksi atas muka dunia tu, apa mu tak ambil fatwa ke? Apa mu tak ulah? Wala tak perlu berhajat pada fatwa kerana benda yang sudah jelas haram. Bukan suruh keluar fatwa, tapi suruh orang panggil menegakkan fatwa hok sudah ada dah. Tak perlu fatwa. Hukumnya telah ada dah. Tapi tak bersibuk dia. Dia duduk bersibuk dengan program selawat perdana, zikir perdana, cinta Rasul. Ni dia sibuk. Kenapa perlu berselawat, bernyanyi, bernasyid, berqasidah, beramai-ramai. Tu dia sibuk. Dia sibuk. Tapi kalau hak menari gelek, Selena Gomez nak mari ni, itu sibuk tak apa tu. Tu tak apa. Tu syaitan tu nak. Kalau mufti syaitan. Kalau ustaz syaitan. Kalau tok lebah setan. Tok imam setan. Makmum setan. Setan tu orang panggil tu. Apa? Setan yang tak suka kritik benda yang tak betul. Benda tak betul, apa? Selekeh. Tapi kalau benda tu betul, yang mula mari ganggu. Kita nak mengaji, dia ganggu orang nak mengaji. Kita nak beramal, dia ganggu orang nak beramal. Kita nak mari masjid, dia ganggu orang nak mari masjid. Orang nak sedekah, dia ganggu orang nak sedekah. Itu syaitan. Syaitan suka mengkhianati, suka khianat benda yang betul. Suka bangkang, suka i'tiraq, suka kritik benda yang hak. Jadi sebab tu Syekh Ahmad Zain Fatani bawah lagi ni. Kita tak sapa lagi, baru duk selawat baru ni. Ni. Bawah lagi tu. U'izuha bihi ta'ala minasyaitani intiqadi. Aku minta lindung kita aku ni daripada i'tiraq, bakangan yang diserupakan dengan syaitan. Maksudnya apa? Kita aku ni betul dah. Akidah yang hak, akidah yang sebenar, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diperjalani oleh ulama-ulama sama salafun salih lagi. Abdul Hasan Asy'ari ni hidup zaman 200 tahun. Kurung salaf. Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi pun 200-300 tahun kurung salaf selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni summa allazina yadunahum summa allazina yadunahum. Dan anak-anak murid dia yang menebarkan ilmu-ilmu dia. Sampailah Imam Sanusi. Tu lagi siapa kau? Tutup guru kita di Kelantan, di pondok-pondok seluruh orang panggil tanah Jawi ni. Baik di Indonesia, baik di Fatani, baik di Malaysia Semenanjung. Semuanya menjalani jalanan orang panggil ulama-ulama dulu. Cara mengenal Allah, cara nak beriman dengan Allah. Data-data dia baru boleh jadi pensyarah di universiti. Sesat. Kitab paling sesat. Mudah sesat. Bukan kitab ni sesat, mudah sesat. Mudah setek. Apa? Syekh Ahmad Zain Fatani sebut lama dah. Dia tahu dah akan ada buat tolol lagu tu. Maka dia siap dah tulis dalam kitab dia. Syaitan ni dia akan bangkang benda yang betul. Jadi kita aku ni kata Syekh Ahmad Zain Fatani betul dah.
Mana-mana orang bangkai kitab aku tu dia syaitan. Dia syaitan. Maka aku berlindung daripada syaitan tu. Sebab tu kitab Faridatul Faraid tak lapuk di zaman. Tak lapuk di zaman. Kita sejik pun baca. Hok pondok tak seraya. Kalau tutup guru pondok almarhum guru hamba Sayyidi Pak Suhamid Gunung qaddasallahu sirrahu. Kitab Faridah ni salah satu daripada 3 buah kitab yang dibuat sebagai wirid di madrasah dia. Wirid maksud khatam, ulang balik. Khatam, ulang balik. Khatam, ulang balik. Siapa-siapa mati, mengajar siapa mati. Anak murid pun mengaji siapa mati. Barakah. Barakah ini barakah. Bukumu berapa kali orang baca siapa khatam? Buku hak mu tulis. Mu tulis pun kau pipih orang Google. Taniak pun kerana nak nego. Ni. Tak ada berkat rasa. Tak ada berkat. Allahu Rabbi. Bila-bila duk nulis tu ketuk berapa dah. Bila-bila duk nulis tu isap rokok bila-bila. Isap rokok tangan kanan, minum tangan kiri. Molek benar lah nulis buku agama lagu tu. Tak nak berkat lagu mana? Imam Ghazali tu nak boleh Imam Bukhari tu nak boleh kau masuk satu hadis sahih dalam kitab Jami' Sahih dia tu 2 rakaat semaya istikharah. Sudah semaya istikharah baru tulis. Lepas tu nak masuk pula hadis ni dalam kitab sahih dia. Semaya pula Allahu Akbar. Baru masuk. Sama ulama-ulama kita gitu juga dulu. Kalau sudah dah tulis istikharah, kemudian letak atas sungai, tergelar, tak cetak. Kenapa? Kerana aku tu walau banyak ilmu, tetapi rasa kerana tengah aku duk menulis tu ada mari telitah riak ke, ujub ke, takabur ke, maka tak ada manfaat. Maka tak cetak, walau ilmu banyak tak cetak. Orang dulu berkat lain. Allah ni zaman tu dah. Wala'ana akhiru ummata awwala. Hayalah dah. Melaknat oleh umat yang akhir ni pada orang-orang dahulu. Ni zaman ni dah. Halla bihal bala, maka tunggulah bala Allah Taala. Ulama semakin tak ada. Kemarin dulu saja tu 5 ke 4 orang ulama seretak tak ada. 2 orang tokoh, tuan guru, kiai yang sepuh di Aceh meninggal wafat. Satu di Turki dan satunya di Malaysia kita, almarhum Tuan Guru Haji Soleh Pondok Sri. Ini tanda dekat dengan kiamat dah kita ni. Innallaha la yaqbidul ilma bintiza ilmi min suduril ibad. Allah Taala tidak cabut ilmu daripada dada-dada hamba, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Taala cabut ilmu dengan mengqabat, mematikan alim ulama. Hatta lam yabqa aliman, hingga tidak ada seorang pun yang alim atas muka bumi ini. Alim sini maksudnya alim yang beramal. Man jumi'a bainal ilmi wal amali, yang menghimpun di antara ilmu dan amal. Kita ni ilmu, maklumat aja. Amal tak sama dengan kita mengajar orang. Tak sekali. Zahir batin sama. Istiwa'uz zahir wal batin. Man jumi'a bainal amali man bainal ilmi wal amali. Ada. Tu ulama. Nak habis ni. Hatta lam yabqa aliman, hingga tak kekal orang alim. Kita pun pelik. Bagaimana boleh Nabi kata tak kekal orang alim, sedangkan maklumat di hujung jari. Dia kata ni, sekarang ni nak mudah belaka dah sekarang ni. Tak perlu pun kita mari kitab begini mo ni. Guna tab boleh. Dia kata ni. Ngajar buka laptop, pakai tab, relax, moden sikit nampak. Tak perlu dah kitab-kitab soyok rabok begini, tak perlu dah. Maklumat di hujung jari. Nak hadis ke apa? Nak Quran ke apa? Nak penulisan ke apa? Nak tahu hukum ke apa? Cak di Google tu kan, tahu selalu. Mudah. Tapi apa Nabi kata hatta lam yabqa aliman? Karena maklumat tu bukan ilmu. Maklumat yang kita dapat dalam laman sosial tu bukan ilmu. Sebab tu banyak semakin tahu maklumat, adakah semakin banyak kita beramal? Tak. Geruk ni macam-macam. Dalam yang WhatsApp ni. Allah hamba letih benar. Ustaz boleh kalau nak masuk ustaz dalam grup ni? Tak payah lah kata. Aku tak baca-baca grup mu. Mu masuk tak baca. Kalau ada dah aku beruk gitu ya. Tak baca. Tak ada nak baca. Banyak kerja kita ni. Allah. Gapo dia? Tak ada apa saja. Bahas hukum tu, bahas hadis ni sahih kau tak sahih. Amal kata amal kitanya. Amal lah betul juga. Semaya sore juga. Zikir pukul ke. Banyak duk mencaci maki ulama. Tak ada berkat, dia panggil tak ada berkat. Tu.
Ni zaman orang panggil akhir dah ni kita ni. Ulama semakin hari semakin kurang. Maka hak mana ada lagi ulama, pergilah. Tak ada ulama ni. Ulama dia tak tinggal saja-saja, dia fikir supaya Nabi fikir. Maka dia tinggal kitab. Kalau tak ada ulama kata guru kita, buka kitab ulama. Kerana seolah-olahnya supaya dia dah duk besar-besar ke kita depan-depan. Lagu tu. Maka sebab tu minta ilmu, biar ilmu yang manfaat. Jangan minta semata-mata ya Allah nak ilmu belebak nyawi sampai ke PhD. Lepas tu takabur. You ada berapa PhD? Kata ni. Kau ada berapa PhD? Sedaplah. Tak ada. Semakin jauh dengan Allah. Nak harta ya Allah, nak duit belebak nyawi 2.6 bilion. Toko atas kepala. Baru pening. Sejik tak mari. Nak kata ni. Sudahlah. Baru demeh apa. Maka jangan minta harta saja ya Allah, nak minta harta yang halal dan harta yang mudah aku nak keluar balik sedekah. Minta gitu. Duk bujang seorang sunyinya nak bini ya Allah, nak bini. Kamu nyawi atas apa Pontianak Harun Sunda Malam. Langsui 2 3 4 ekor jadi bini. 4 ekor bini tapi pun langsui apa Pontianak seko-seko. Oh benar. Benarlah. Pah boleh bini pula. Tak ada anak ya Allah, nak anak. Pakan anak gitu ya minta dengan Allah. Nyambui. Engkau Tuhan boleh bui. Maka na yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa nak kemahuan dunia, kami boleh bui. Kada masalah, minta. Tak minta pun Tuhan bui. Nak anak ya Allah, nak anak berbok nyata kat dengan 20 ekor anak. Supaya toyo seko-seko. Lagu mana? Maka jangan minta maddi saja jangan. Minta nikmat serta ampun dosa. Nak minta pemberian Allah serta dengan ampun dosa. Baru orang panggil nikmat. Kalau minta semata-mata pemberian Allah, boleh jadi nikmat tu bukan nikmat tetapi niqmah. Itu beza. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada dosa. Bapa ya kita kata ya Allah, berilah rahmat, nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan makna Allah Taala bagi pemberian Allah serta ampun dosa Nabi tidak, tetapi Allah Taala bagi pemberian Allah kepada Nabi hingga diangkat kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat peringkat. Kita orang hak tidak Nabi ni minta bui pemberian Allah serta apa dosa, itu nikmat. Di Nabi nikmat bukan apa dosa, kerana Nabi memang tak ada dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Memang dia tak ada dah, maksum sejak azali lagi Tuhan menjaga para nabi para rasul daripada buat dosa. Dah apa makna nikmat di Nabi? Yakni Allah Taala bagi pemberian Allah serta angkat peringkat. Peringkat mana Nabi kita? Setinggi-tinggi peringkat. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yakni maqam mahmuda. Allah Ta'ala bangkitkan Nabi kita Muhammad maqam yang terpuji. Maqam gapo maqam terpuji ni? Yakni maqam syafa'atul uzma. Itu makna maqaman mahmuda. Bukan maqaman mahmuda ni ialah Allah Ta'ala akak Nabi duduk atas arash sekitar dengan Allah, pah bunyi krek. Bila Nabi duduk atas aras juga bunyi krek. Allah. Itu adalah riwayat disebutkan daripada Abdullah bin Mubarak, tetapi atas jalan yang tanpa sanad yang sahih. Dalam kitab tafsir riwayat tafsir At-Tabrani ada sebut, ya memang, tetapi ahli sunnah wal jamaah tidak menafikan kalaulah dikatakan asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda itu ialah dengan makna Allah Taala meletakkan Nabi Muhammad di atas arasy, sah boleh Nabi Muhammad duduk atas arasy. Tetapi serta dengan Allah, hatu akal tak boleh terima. Kerana Allah bukan berjisim, bukan pesing duduk, boleh duduk bangun terbang pergi mari, tu otoromeng tu bukan Allah tu, berada ni. Ada. Jadi ahli sunnah wal jamaah boleh terima riwayat perkataan Mujahid, bukan Abdullah bin Mubarak, Mujahid. Perkataan Mujahid kata, maksud dengan maqam mahmudah tu ialah dengan mana Allah Taala angkat Nabi Muhammad duduk atas arasy. Boleh terima setakat tu. Adapun serta Allah, tu tak boleh terima. Kerana apa? Kerana bercanggah dengan akidah kita. Orang panggil usulul aqaid, bercanggah dengan usul aqaid. Apatah lagi bunyi krek. Kalau itu bunyi krek. Bila Nabi itu dah akak letak atas arasy, bila duduk tu kan krek. Bunyi masa kursi lama kan. Krek. Gitu. Tak boleh terima.
Tetapi bahkan istiraq kita kata. Nah, menjalani oleh jumhur ulama. Nah, bahkan ijma' pokok ulama usuluddin, ilmu ulama tauhid, bahawa masuk dengan maqam mahmudah itu adalah syafa'atul uzma. Bukalah tafsir mana-mana. Syafa'atul uzma. Jadi peringkat yang paling tinggi lah syafa'atul uzma. Nabi lain tak boleh. Nabi kita je boleh diri bersujud bawah arash. Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala berkata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasal, minta. Jatuh semua kau ni. Wasal, minta olehmu. Ta'ta, aku akan beri. Washfa' syafaat olehmu. Tu syafaat, nescaya aku perkenankan syafaatmu. Itu hanya Nabi kita yang dapat. Sebab tu dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, ada satu maqam pangkat di sisi Allah yang ramai para nabi nak pada pangkat tu. Tapi aku cita-cita aku yang dapat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak doa pada Tuhan kami supaya mu yang dapat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, tak ada payah. Bila mu dengar muazzin melaungkan azan, maka mu jawab tiap-tiap kali orang panggil mu dengar azan muazzin. Kemudian selesai daripada tu, muslawat ke aku sekali. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian mendoakan dengan doa, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ingatlah doa tu. Kalau tak ingat berat benar, radio, pasal TV pun baca dah ni. Tak ingat. Doa tu ingat semua kita tak nyabdok. Ni. Duk main gahar papel dah lagi atas kedai kopi. Azal dah. Azal dah Zuhur tu. Zuhur tu. Duk main haji lagi belebok main papel kerem main haji. Allah. Inilah izkilaka muzayyifin sahiha. Berapa ramai manusia yang melawani benda yang sahih, yang betul? Kenapa? Bukan kenapa? Li ajli fahmihi qabiha. Kerana ceteknya kefahaman dia, buruknya kefahaman dia. Dia tak boleh nak faham kitab Faridatul Faraid. Maka dia kata kitab Faridah ni kitab paling sesak atas muka dunia. Macam apabila kita baca status-status ke ada orang panggil ke pelik, jangan cepat kita nak orang panggil nak meleting. Contoh satu orang ustaz dia update kata bila pergi makan gulai tu berkoma lah kerana gulai tu najis. Memang tak betul tu, status tu kurang tepat. Gulai mana ada najis. Dia dibahaskan dalam kitab fiqhnya tentang darah yang ada pada daging-daging masakan kita tu, tak kira gulai ke, kari ke, singgah ke, sup ke. Tak ada ni. Masalah darah hak lekat di daging tu ayam ke, daging lembu ke, daging kambing ke, apa hukum? Kerana daging tak ada darah. Sedangkan mulut ni anggota zahir pada semayang. Bila kita mengaji bab mandi wajib meratakan air seluruh tubuh, wajib meratakan air seluruh zahir badan. Zahir badan dalam bab mandi tak masuk dalam mulut, tak masuk dalam hidung. Tapi zahir badan pada bab semaya masuk dalam hidung, masuk dalam mulut. Sebab tu hidung darah. Tengok. Sebab apa darah? Sebab menggonyah-gonyah sendiri. Hak tu sikit dimaaf. Setara mana sikit? Qadar duit 5 sen. Hanya ada juga kalau duit 5 sen sampai Nabi ni. Tak ada ni. Mari mana kecil duit 5 sen? Mari mana? Hak tu tak ada dalam hadis tu, dia panggil uruf. Uruf. Al-'adatu muhkamatun. Adat setempat jadi hukum. Jadi bila kita nak dhabit, nak buat penanda, kecil, benda hak kecil yang sederhana kita kata kecil, gapo dia? Duit 5 sen kecil. Duit 5 sen kecil. Jadi sebab sikit darah kecil, qadar duit 5 sen. Orang lain ni tanya tu, dalam hadis riwayat mana kata duit 5 sen tu? Dia panggil kaedah uruf. Al-'adatu muhkamatun. Mana kita gonya-gonya berdarah, tiba-tiba berdarah tu sikit. Mana sikit? Qadar duit 5 sen. Reti mana qadar duit 5 sen tu? Al-'adatu muhkamatun. Maka dimaaf, tak batas semaya. Hidung ni anggota zahir, mulut ni anggota zahir. Gigi kita nak cabut, kita dah main perbuak darah. Darah banyak, tu tak maaf.
Tapi kalau kita tak gonyeh, nah, kita tak main pun, tiba-tiba dia darah. Nah, darah sendiri. Walau banyak pun maaf. Maaf. Macam sahabat Nabi SAW semaya dalam semayang. Bukan dia buat. Bukan dia pergi ambil ada panah. Mari panah sini. Dia duduk semaya. Orang pergi panah dia. Bila panah belebok kena, bukan dia yang dia buat. Maka banyak mana darah tu pun sah semaya. Kerana bukan hak dia buat. Bukan yang dia sengaja buat. Nah, kata hak tidak sengaja buat ni sah. Semayang walau banyak. Syarat pula lalu kok jalan dia. Faham tak? Darah tu lalu kok jalan dia. Mana kalau darah kok hidung, jalan dia turun kok mana? Kok mulut kok bawah, kok bawah. Kalau kok mulut, mana kok bawah ni. Kalau dada, kok bawah ni. Jangan darah hidung naik ke atas kepala. Pelik tu. Bukan jalan dia tu dah tu. Dia yutong kok mana tak tahu. Menandakan dia pergi gosek dah darah tu. Hak tu batal. Walau banyak pun batal. Walau sengaja, walau tak sengaja, bukan dia buat pun batal. Apa? Sebab darah tu lalu kok bukan jalan dia. Darah kok mulut dia ambil gosek pakai atas kepala gosok-gosok darah. Hak tu batal. Tak boleh. Darah lengan, darah bisu. Pisau kita tak pecah sendiri, pecah sendiri. Bukan kita duk main pecek-pecek punggung kita tengah main pun pecah. Hak tu batal kalau banyak. Tak batal kalau sikit. Hak ni bisu kita tak pecek pun duk semaya. Puk bunyi. Netup. Netup jubur kita. Puk. Habis tubik nano. Lalu kok bawah. Ya, lalu kok bawah. Kok jalan dia. Maka sah. Tapi sikit lagi tu, kalau kita pergi jamah pula jubur kita. Darah. Habis ya lalu kok bukan jalan dia. Ni tangan bukan jalan dia. Tak ke darah punggung naik pakai atas tangan. Nah, hak tu batal. Duk bahas masalah tu. Dalam masalah darah yang dimaaf pada mulut ni, termasuk juga darah yang ada pada daging masakan kita. Maka ulama khilaf, maaf kata maaf. Maka jumhur ulama kata apa? Darah yang ada pada daging ayam, daging kambing, daging lembu, daging kubah, kita makan daging uta tak kira lah. Itu ni. Darah ada tu, ada darah tu walaupun kita rendah, kita bergerak lama dah lain dah tu ni. Tak kita kerak daging tu nipis-nipis macam bawel, tak pernah sabar. Kita kerak daging kan pada mulut kita boleh mamah. Orang kerak daging tak ada, kerak daging boleh besar muka, besar kepala lutut nak mamah. Mana gitu? Dia kerak-kerak besar petok-petok gitu. Di antara petok-petok juzuk-juzuk daging yang masih berhubung tu ada darah tu. Ada darah. Maka ulama fiqh dia berkhilaf. Jumhur kata darah tersebut dimaaf pada makan, tidak dimaaf pada semayang. Itu. Darah tu tak dimaaf pada semayang, dimaaf pada makan. Bab makan boleh makan. Kenapa? Masyaqqah nak boleh perabi belaka darah. Kena kerak daging macam bawel. Nah tu ni, nipis halus halus. Lepas tu rendah dalam air juga lama, biar hilang sungguh darah. Penat gitu, tak makan daging lah. Kita lelah lah nak boleh daging lagu tu. Kerana darah tu tetap ada kok mana pun. Pas lagu mana? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah mengheratkan kemudahan. Maka dimaaf pada makan. Makan boleh pakai, bukan najis. Tetapi pada semaya tu ulama kata tak maaf darah tu. Bukan gula tu najis. Ni bahasa hak kita tulis tu ni. Kalau kita tulis tu gulai itu najis. Kena pening orang kampung ni hak tak ngaji ni lalu. Sejak bila gula jadi najis? Yang marah. Kalau kita ngaji kita tak apa nak marah mana, cuma kita faham. Dia duk kecek batu tu. Cuma ayat dia tak berapa tepat. Mendatangkan kekeliruan. Tapi kalau orang tak ngaji, i'tiraf lalu. Pasal dia al-jahilu a'daul alimu, orang jahil ni musuh orang alim memang dah. Kok mana? Iya kok. Tak biasa dengar lagi. Dia wak kira hak dia tak pernah dengar tu macam dia tu ulama besar kali. Hak dia kena dengar belaka tu baru betul. Ni. Jangan ingat hak kita tak pernah dengar tu barang tak ada dibicara oleh ulama dalam kitab. Berapa buah kitab mengaji. Tapi bab tu khilaf. Kalau menjalani di atas ulama yang ambil tengah-tengah, mana sunat komo. Kalau kita makan daging ke apa, sunat kita komo untuk keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan berkomor. Apa? Ulama mewajibkan berkomor kerana dia berijtihad darah yang ada pada daging yang kita makan. Bergerak juga pada masakan gula ke kari ke singgah ke sup ke, hak tu tak maaf dalam sembahyang. Maka wajib komor. Kita sunat komor. Kalau kita orang panggil nak keluar khilaf kan, sunat komor.
Khuruju anil khilafi ulama'i mustahabun. Keluar daripada khilaf ulama tu sunat suku pula. Ini nak ayat kalau kita mengaji kak, kita tak mudah lah nak meleting. Itu cerita nak ayatnya. Nah, kalau kita mengaji, mudah nak meleting. Tak meleting. Kita tahu, luah pemandangnya. Tapi jenis hak tak mengaji, jenis bahasa aling sore dah tu ni. Jahil murakkab dia panggil dah tu ni. Kok mana tak pernah dengar lagu ni. Pelak ni, sesak ni. Siap. Bukan sebab ilmu tu tak betul. Cuma kefahamanmu tu cetek. Tu tak ada. Izkila ka muzayyifin sahiha li ajli fahmihi qabiha. Berapa ramai orang yang mencela perkara yang benar bukan kerana apa, tapi kerana kefahaman dia tu cetek. Tak sapa. Macam orang buta lah. Dia kata gelap semua, tak ada siang hari kata. Padahal matahari duduk atas kepala nak panas garing. Atau gelap lagi, malam lagi. Dia kata tak ada matahari, tak wujud matahari. Terpakar tak kerja? Tak terpakar. Perkataan dia tu tak terpakar. Kenapa? Kerana dia buta. Tak cakap nak celak pun tak nampak matahari. Orang yang celak dia nampak dah matahari. Nampak molek-molek naik matahari. Jadi tak sama orang buta dengan orang celak ni. Sebab tu orang buta dengan orang celak ni dia beza. Serupa orang alim dengan orang jahil dia beza. Maka orang yang mencela orang alim tanda dia jahil. Kita orang hotak alim ni. Bila kita belajar ilmu ulama-ulama, rasa macam ya Allah, tinggi ulama. Ilmu dia. Masya Allah, Tuhan beri ke dia kefahaman setara ni. Tengok. Itu rahmat. Jadi minta Allah Ta'ala selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, minta Allah Ta'ala turunkan rahmat. Apa rahmat? Yakni nikmat. Apa makna nikmat? Mujarradul a'ta, bi ta'zimillah. Allah Ta'ala bagi pemberian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta angkat peringkat. Peringkat mana hak kita naknya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yakni maqaman mahmudah. Syafa'atul uzma. Jadi makna selawat ni apa? Ya Allah, bagilah Nabi aku ni maqam mahmudah, syafa'atul uzma, supaya Nabi aku dapat mensyafaatkan aku. Itu makna selawat. As-salatu, itu makna as-salatu. Wassalamu, dan sejahtera. Sejahtera. Menda sejahtera. Nabi kita ni tak ada perlu dah kita nak doa dia sejahtera, memang dia sejahtera dah. Hak tak sejahteranya kita. Kita tu hak tak sejahteranya. Hak kita berasa sejahtera tu kita berasa. Hak hakikatnya kita nanti tengoklah bila kita mati sejahtera ke tak sejahtera. Hak sejahtera sungguh-sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita memang sejahtera. Cerak-cerak ada syurga. Setara hak memang cerak-cerak syurga, yakin-yakin dah masuk syurga pun bekak kaki semaya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa alaiha salam tanya, "Ya Rasulullah, apa yang bersungguh sangat semaya tidakkah kamu ni telah dijanji oleh Allah Taala apa dosa masuk syurga?" Sampai bekak kaki Nabi semaya. Nabi kata, "Tidakkah engkau suka aku ni masuk di kalangan hamba yang bersyukur?" Tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu insanul kamil. Telah selamat dah pun tetap. Kenapa? Ubudiyah dan ubudah kepada Allah. Kita hak tak ada janji selamat ni berasa selamat. Dalilnya mana? Tak bekak pun kaki kita. Bekak juga bekak mata. Tidur banyak, bukan semayang banyak. Nguak semua, ngatuk semua ni. Allah Rabbi. Semakin orang panggil kita ni akhir zaman, semakin kuat uji Allah Taala ni. Dulu-dulu mana ada ni masjid, ada ekong, ada kapet, sejak lapu cerah molek nak mengaji pun senang linen. Duduk dalam masjid macam duduk di Giant, di Tesco, di Pavilion. Sejuk, sedap. Zaman dulu mengaji kan, surau papan jarang. Tahu papan jarang? Papan jarang ni makna kalau kita aku bawah tu, nampak orang laki-laki kalau pakai keplekat tu nampak laras 1 puru 2. Nampak. Ngaji pula tak ada lapu ni. Pasal pelita naik asap berkepuk dah tu ni. Merah mata-mata, kadang-kadang sakit pedih mata. Kitab apa kadang-kadang tak ada duit nak beli. Tupai orang hak kaya ni nak tulis dulu. Takut tu baru baca sekat mana hari ni. Orang dulu ngaji. Tapi ramai mana jadi ulama.
alim, buka pondok, nak menyebar agama sampai anak bangsa ni kenal Islam. Orang dulu hemohnya tinggi, fauqa suraya anu, lebih pada bintang 3 di langit lagi. Memang rajulun himmatur rajul, memang hemoh dia tu laki-laki sungguh. Tutuk nenek kita, tutuk guru kita dulu. Kita sekarang nama je laki-laki jantan, tapi hakikatnya fondan. Fondan itu ni 95 minit tu mata gitu, tengok ke ustaz, tengok ke je, tengok ke ustaz, tengok ke je. Hai, tak sebuti lagi ke? Tak sebuti lagi ke? Tak. Walah bulan Ramadan itu kita duduk masjid sampai pukul berapa weh? Pukul berapa kita duduk masjid? Paling lama 11.30. Ada hak tarawih 20 rakaat, wak tazkirah dah pula. 11.30. Boleh duduk di masjid dia 11.30. Lama. Beres bulan Ramadan. Nak, pukul 10 boleh duduk lagi. Pukul 10.30 boleh duduk lagi masjid. Lama. Tarawih lagi, tazkirah lagi. Nak? Tapi lah habis Ramadan tak boleh duduk lama masjid. Pasal panas tak kena tak sedap duduk ni. Mata pun tengok ke ustaz, tengok kerja, tengok ke ustaz, tengok kerja, tak berhenti kadu. Lama dah ni. Ni. Apa je lagu tu? Kerana kita belum lagi lekat tarbiyah madrasah Ramadaniyah itu. Tak lekat lagi tu. Nah. Sepatut kalau dah lekat kat tak apalah. Nah, beres ustaz. Kita telah pun menempuhi Ramadan pada bulan lepas dengan penuh tarbiyah yang hebat. Pada bulan Syawal ini, kami telah pun telah pasang hemoh azam yang tinggi. Kami akan belajar dengan tak tengok jam. Nah, ustaz mengajarlah sampai pukul 12 pun tak apa. Baru ni. Nah, barulah orang ni memang baru lepas keluar daripada madrasah Ramadaniyah. Ni duduk ni. Lepas Ramadan tak boleh dia duduk masjid lama-lama. Tarawih memang tak ada lah. Ni witir pun tak buat. Bulan Ramadan itu witir kena sabihis bah. Kalau tu email tak baca sabih dia qada balik witir dia tak ada. Kata tak sah witir tadi ni. Satu email tak baca sabih ni. Witir pun habis juga dah weh. Bah kau duduk iktikaf di masjid pun tak boleh dah lama-lama. Mana kita ni tak orang panggil apa? Lekat lagi tarbiyah Ramadan. Dah kalau mati tak temu pula Ramadan tahun depan. Duduk lagu ni lah kita ni. Nafsu dia ni. Tak naik-naik dah lah. Tapi bahagia raya semangat. Sebulan ni. Ada lagi kuliah-kuliah di masjid tak buka lagi. Raya lagi ustaz. Nak kita memang 30 Syawal tu masih lagi raya. Orang pakai sokok sengit samping atas perut lagi dia ni. Keris sisik lagi. Open house tak habis lagi. Allah. Raya sebulan walau hari raya Aidil Fitri ni sekejap ya. Habis tu imam khutbah, habis tu khatib khutbah, habis hari raya. Nah, sebab tu sunat semaya raya Aidil Fitri ni lewat pukul 9 molek. Nah, sebab apa? Sebab bila habis saja khutbah, habis hari raya, ada hari raya. Habis dah. Nah, hak lama tu Aidul Adha. Sebab tu Aidul Adha ni sunat semaya raya awal. Sebab ni nak sembelih lembu, nak sembelih hutan, nak sembelih rimau ke apa ni. Banyak natal pula nak sembelih ni gapo ni. Nah, sunat awal. Lepas tu pula Zuhur kat arah takbir lagi, Asar kat arah takbir lagi, esok takbir lagi, lusa takbir, tulak takbir lagi. Tengok. Raya Aidul Adha tu sepatutnya kita kena meriah. Nah, ni dak Aidul Fitri jadi tukar weh. Nah, kadang-kadang tu imam tu Zuhur kat arah asar kat arah takbir pula raya. Allahu Akbar Allah. Sayu dia kata ni. Dia kata raya lagi. Nah, khutbah Idul Adha tu imam. Idul Fitri habis dah raya. Khatib turun jah daripada mimbar khutbah, tak sunat ada kita takbir raya. Nah, tidak kata turun mimbar khutbah, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi dia. Itu tu tanda tu imam tak mengaji fiqh. Tu imam tak mengaji fiqh. Dah. Habis je. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Habis kan? Habis ya. Bersalam-salam, ziarah-ziarah gitu. Habis ya. Nah, tak ada dah. Sebab tu di Mesir memang begitu. Berjerit kalau raya Mesir. Raya pertama tu office buka dah. Kata dia. Buka dah. Hak kerja pejabat buka. Kata ni hak posmen pun kerja atas surat. Siap. Macam tak ada raya kata ni. Memang menangislah.
Balik ke rumah peluk mata golek pasal lagu Dendang Perantau tu kak. Jerit selok lah boh. Aduh nak kelik kau apa? Tak ada raya tak happy rasa raya Aidilfitri. Memang begitu. Karena Aid ada yaud. Audan maknanya kembali kepada fitrah. Fitrah makna kebersihan diri. Rasa diri bersih ni duduk lama-lama sangat. Lama kan jadi pelik. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan mu kata mu yang paling bersih. Jangan. Tuhan tahu kita kata kita yang paling takwa, paling bersih. Kami ni Allah comel hati. Jangan. Sekejap ya. Karena mu lepas daripada tarbiyah Ramadan itu, karena kuat sangat ni mujahadah ni, sekejap je happy sekejap ya. Lepas tu sambung pula. Wa atba'ahu min sitta min syawalin ka'annaka siyamid dahri. Sambung pula mujahadah lagi. Siapa kalau kita banyak omong bertemu pula madrasah Ramadaniyah tahun depan pula tengok. Itu. Raya Aidul Adha di Mesir, Masya Allah, memang happy. Orang miskin happy. Darah ni memang ada semua mengalir sepanjang jalan. Peti sejuk rumah kita ni tak boleh nak rapat dah tutup. Ada lagi orang nak ugi daging. Memang itulah sebenarnya. Kita raya Aidul Adha macam tak raya. Bangun pagi nak pergi pejabat. Raya Aidul Adha. Kata, gua nak pejabat tutup ni. Weh, raya Aidul Adha yang ni. Tak berasa apa gaya dah weh. Hak tu gaya tahun ni, hak minggu hari Jumaat ke apa ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hak sejahtera tu Nabi kita tak sejahtera. Tak sejahtera kita. Dah apa yang minta ke Nabi kita sejahtera, sedangkan dia sejahtera dah. Dengan makna apa? Wassalamu ai ziyadatun ta'minillah. Minta Allah Ta'ala pertambahkan keamanan kepada Nabi kita Muhammad. Apa Nabi kita tak aman kah? Dak Nabi kita aman dah. Tetapi Nabi kita ada benda yang dia tidak aman. Mana? Satu perkara. Yakni kalau ada seorang di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam neraka, hak tu Nabi kita gak gundah bulan. Itu. Hak tu lah hak Nabi kita baca ayat, hak Nabi Ibrahim baca, Nabi Nuh baca. Faman tabi'ani fa innahum minni. Faman tabi'ani fa innahum minni. Faman asani fa innaka ghafurur rahim. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa hak ikut aku maka dia golongan aku. Siapa hak maksiat pada aku maka atasmu lah Tuhan. Mu nak apa kau nak sombak dengan aku, kau mampu pergi dah dia. Mana gitu. Maka Nabi kita pun mengalir air mata. Baca ayat Nabi Nuh pun mengalir air mata. Lalu Allah Taala suruh malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi kita Muhammad, kita tanya. Kenapa? Yang mu menangis tu ya Rasulullah. Apa mu menangis tu? Apa mu sedih? Rasulullah kata, nabi-nabi lain kata lagu tu ke umat dia, aku tak sanggup. Hei Jibril, aku tak sanggup. Seorang umat aku masuk neraka, aku gundah dah. Tengok. Lalu dinaik ayat kepada Allah Taala. Lalu Allah Taala kata, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Selagi akan kami beri pemberian kami kepada engkau, hai Nabi Muhammad, fatarda. Mu akan redha. Mana puas hati, tak cakap banyak. Apa? Bila ditanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apakah maksud wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda? Selagi kami akan bagi pemberian kami kepada engkau wahai Nabi Muhammad, fatarda, maka kamu akan redha, puas hati, tak minta dah. Yakni Abdullah bin Abbas kata, Nabi kita Muhammad tidak redha kalau seorang sahaja umat dia masuk neraka. Bermakna Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita Muhammad syafaat untuk syafaat sebanyak mungkin mana-mana umat Nabi Muhammad SAW yang ada tanda-tanda dia umat Nabi Muhammad untuk masuk syurga, selamat daripada neraka. Allah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa makna selawat dan salam? Ini nak cerita malam ni selawat dengan salam. Apa makna selawat dengan salam? Kita ada selawat tu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Kita duduk sallallahu. Apa maksud tu? Biar reti maksud. Biar semangat kita nak selawat. Mana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ataupun wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagikan Nabi aku ni pangkat syafaatul uzma supaya dapat syafaat aku di pada mahsyar daripada masuk neraka. Wassalamu ya Allah,
selamatkan aku seorang ni daripada masuk neraka, kerana aku seorang ni salah satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila aku seorang masuk neraka, maka Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam gundah bulan. Itu maksud. Pas malas lagi nak selawat. Habis bodoh dah tu nak yakwi. Habis reng dah aku duk terai bab makna ni. Gitu ya. Nak lagi tu. Bateri email tu, bateri bukan bateri engine energizer tu, bateri hok kekoh 14 kali nak hacur dah tu. Kekoh sombak dah lapu dah tu. Nyala malak-malak gitu. Jangan. Tukar bateri tu biar bateri original sikit. Biar menyuluh email spotlight gitu. Nah, bila dah kita reti gitu makna, Allah, bodoh sungguh aku tak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ala langkah bodohnya. Nah, ini rugi sangat-sangat. Ya, baik. Baik, dan rahmat dan sejahtera, dan bermula rahmat dan sejahtera. Ni orang panggil khabariyah lafzan, du'aiyah makna. Macam kita dengar hak kita dah sebut sama, mudah-mudahan kita semua diampun oleh Allah Taala. Sorang aja no. Orang lain tak usah belakang kali. Nah, mudah-mudahan kita semua ni masuk dalam syurga dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayu-sayu ya dengar tu ni. Tu orang panggil dong. Oh tu bukan ceramah dah. Nampak macam apa ceramah? Kata doa mana tak ada Allahumma rabbana kat tangan tak ada pun. Nah, doa je doa. Pada lafaznya nak cerita, tapi pada makna doa. Sebab tu bila kita dengar, kita kata amin. Jangan kita dengar ceramah ni macam dengar berita Cina atau berita India. Keling senyap, tak cakap apa dah tu ni. Dengar, faham, tak faham. Jangan. Dengar ceramah tu biar kita faham. Bila dengar guru ke, ustaz ke, tok guru ke, syekh mana kata mudah-mudahan kita semua ni diampun oleh Allah Ta'ala dosanya dan dapat masuk syurga dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena kata amin. Orang berat nak kata amin bila hidup ni dalam dunia nak kata amin berat, di akhirat tak sudah melawan lah nak kata amin tak ada kena doa dah kamu. Di dunia ni yang saling doa mendoa. Di akhirat esok nafsi-nafsi dah. Tolong doa sikit ke aku mak. Mu ustaz mula tak ada. Curi syafaat sikit. Dah. Lalu amin lah kita dengar kan. Tu. Rakyat Malaysia ni rakyat yang mendengar ceramah seperti mendengar berita Cina dan berita India. Kalau orang Indonesia, masya-Allah. Indonesia bagus. Kita pergi di pondok pesantren di Pasuruan, di Surabaya ni kita dijemput untuk tausiah Maulidur Rasul. Oi bagus. Bila dengar orang panggil Pak Habib dia, Pak Kiai dia kata mudah-mudahan kita, ramai-ramai pun dia amin, amin, amin ya rabbal alamin, semangatnya. Mana dia alert ni. Dia alert, dia mendengar ceramah dan memahami orang panggil apa yang disampaikan oleh penceramah. Rakyat Malaysia tak faham. Tak faham. Yang ngangor. Tak payah doa kau nak suruh gapo tak payah. Maka kita kena ubah tu, kena ubah sikap. Biar nyampe weh. Bila kata mudah-mudahan semoga kita amin selalu. Jangan duk takut nak amin berat. Dah kita doa malah dah. Muju orang tolong doa, pun malah lagi nak amin. Pemalas sungguh lah tu. Sebab tu kena doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta Tuhan jauh perangai malah ni. Kaslun. Malah. Nak amin pun malah. Kau peluh wati kita kalau kata amin. Nak kata amin tu berat pun nak ngucap nak mati tak boleh nak ngucap lah nampaknya. Amin, amin. Derahlah. Istajib doa'ana ya Allah, itu maksudnya. Baik. Bermula rahmat dan sejahtera. Ni macam cerita bermula rahmat dan sejahtera. As-salatu wassalamu. Tapi maknanya apa? Allahumma salli wa sallim. Bermula rahmat dan sejahtera dengan makna ya Allah turunkan rahmat dan sejahteramu. Rahmat dengan makna tadi, ya Allah bagikan Nabi kami ini nikmat dan pangkat yang paling tinggi, yakni dapat syafaat kami daripada masuk neraka ke masuk syurga, yakni syafaatul uzma maqaman mahmudah. Wassalamu sejahtera, ya Allah selamatkan aku seorang ni daripada masuk syurga. Karena aku seorang ni umat selamatkan aku seorang ni daripada masuk neraka. Karena aku seorang ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bila aku seorang masuk neraka, maka Nabi aku Muhammad dia tidak sejahtera gundah gulana. Itu makna salam. Wassalam.
Nah, itu maksud makna. Jadi bila kita faham makna gitu, kita kata tak apa? Faham dah. Mari sendiri makna tersebut. Nah, tidak kata panjang makna tu ustaz, jadi kena panjang lah sikit selawaknya. Nah, as-salat apa? Nak mari tadi, ya Allah, mau minta lah Nabi kita ni pakat yang tinggi ya Allah. Tak, ya. Dah faham dah makna, kita kata makna tu automatik terlintas dalam hati kita. Nah, ya Allah, bagi rahmat dan sejahtera ala turjuma atau tarjumani uluhiyatihi. Minta tolong Allah Ta'ala turunkan rahmat dan selamat atas juru bahasa ketuhanannya, ketuhanan Allah. Apa juru bahasa? Jurayah tentang ketuhanan. Itu makna juru bahasa. Jurayah. Jom meroyak, jom menyampaikan tentang ketuhanan. Turjumani uluhiyatih. Orang yang jurayah tentang ketuhanan siapa? Tak ada lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa Nabi Muhammad, kita tak reti bab ketuhanan, bab uluhiyah, rububiyah, bab risalah nubuwah, bab sama'iyah, tak reti. Sebab tu agama kita ni bukan boleh fikir-fikir dengan akal. Pada pendapat saya lah dia kata, tak ada lah soal muka nakir dalam kubur dan seksaan kubur ni. Dia fikir dengan pendapat dia. Apa? Cuba kita fikir. Kalaulah ada seksa kubur, jadi untunglah orang yang mati esok nak kiamat dah dunia. Sedap dia fikir tu ni. Orang yang mati esok nak kiamat dah dunia. Hari ni dia mati, esok kiamat dah dunia. Kesian lah orang yang mati sejak zaman Qabil Habil lagi tu. Lama dia kena seksa dalam kubur. Orang yang mati hari ni esok kiamat ada, untung dia. Bom muka nakir nak batik. Tiup sakal kalah dah ni. Dia fikir dengan kepala otak bodoh dia ni. Boleh fikir lagi tu? Tak boleh. Ada ni. Golongan orang panggil apa? Guna agama ikut kepala otak dia. Kata tak ada seksa kubur. Sebab apa? Cuba kita fikir. Cuba kita fikir. Cuba kita fikir. Kalau ada seksa kubur, nyanyo Kobe jahat. Kau habis. Kobe deh. Nyanyo popok Kobe, apa tu jahat-jahat. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman Soleh. Lama mana tu kena seksa tu? Untung siapa? Untung hok mati hok esok kiamat dah. Itu ni. Hari ni mati esok kiamat dah. Tak ada nak seksa dia. Bom bukan nak kena seksa. Kiamat dah. Tak ada dah lah. Tak ada tu hal kalau ni. Dia fikir dengan kepala otak bodoh dia gitu. Dinuna bunyanu 'ala nuqul la munasabati 'ala al-uqul. Agama kita ni dibina di atas ilmu, bukan munasabah akal. Bukan munasabah akal, rasa-rasa saya, pada pendapat saya, pada kajian saya, pada tesis saya. Aduh sedap. Dah, itu bukan agama tu, tu kajian mung sendiri, kepala otak bodoh mung. Agama ni bukan boleh dengan kepala otak saja. Dia kena suluh dengan wahyu. Dinuna bunyanu 'ala nuqul. Naqal daripada Quran, hadis, ijma' ulama kita. Qiyas as-sahih, masalihul mursalah, istishabul asli, gapo semua sekali tu. Itu agama. Maka bila mati, mu tak duduk di sutuk masa dah. Sutuk masa ni bila? Bila sutuk masa? Ketika kita hidup di muka dunia. Sebab tu kalau kuliah Zuhur, dia akan tulis depan ni meja ni. Di pejabat-pejabat kan? Kuliah Zuhur 1 sampai 1.50. 10 minit sembahyang Zuhur. Ingat sikit ustaz. Takut ustaz lajuk Monggo pejabat dia rehat sekejap aja. Dia buat juga kuliah Zuhur. Ada sutuk masa. Nak masuk ofis, nak paskak gapo semua sekali, nak balik agama, nak pergi situ, nak pergi sini. Ada masa, sutuk masa ni ketika kita hidup ni. Tu pun kenapa jadi cepat sangat masa. Karena kita ni akhir zaman, la taqumu sa'ah hatta taqarrabu zaman. Tak akan berlaku kiamat sehingga masa tu Allah Ta'ala percepat. Karena masa ni ibarat daripada wa kullum fi falaki yasbahun. Yang ni ibarat daripada pergerakan matahari, bulan, bintang, bumi di atas orbit falak dia. Maka Tuhan cepat. Cepat lagi. Tapi Tuhan ni maha adil, walaupun dia cepat, memang dia buat mari orang panggil kemudahan untuk ujian kita. Jarak yang perjalanan berbulan-bulan boleh sampai dalam berjam-jam sahaja. Dulu nak balik ke Kelantan, apa je? Sekarang, tak siapa sejam. Ketuk kalau heret tu siapa Kelantan? Naik di Subang. Kalau ada orang penyakit ketuk panjang lah ni. Siapa dah Kelantan? Naik Subang. Kejap masa.
Nak hubung mudah. WhatsApp, gapo, Instagram, Telegram, macam-macam. Dah tadi. Oh, mudah ni. Nih, grup ni. Halo tak hello. Dah tadi. WhatsApp tak WhatsApp, message. Video call lah boleh tengok. Tengok muka aku. Hidung kembang gano lah ni. Macam-macam gaya lah ni, mudah. Orang dulu payah. Kena tulis surat, kirim, ngaburung, orang nak payah nak beli ke siapa? Nak mari berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadang-kadang mati, tak ada buat haji, mati tak kapal. Orang tua-tua dulu. Mujahadah, tapi berkat. Orang dulu berkat. Kita sekarang ni kerana mudah, kurang berkat. Kata ni. Selebele gitu ya. Kita pun gulung-gulung macam cak khabar, kepik watiyo. Kata ni. Kepik celah tiyo, balik rumah, lepas kita dekat dengan sak khabar, tin dia buku gila-gila, hujang ke apa. Nah, gitu. Orang dulu payah nak beli kitab ni. Masya Allah, orang dulu. Dia tulis ni. Kertas perlu pusat gini ni, dia kutip, dia tulis balik. Bapa, tak ada duit nak beli. Sayangnya dia. Nak boleh kertas pun mau jodoh. Nak beli kitab tak ada duit. Boleh kertas perlu pusat kerajaan pun mau jodoh. Lepas tu nak ngaji lagu mana? Tulis lah. Pinjam kitab, orang kaya boleh beli kitab, tulis hok mana nak ngaji ni. Masya Allah, orang dulu sebab tu berkat. Orang sekarang kitab masjid beli nah. Masjid beli nah kitab. Tapi dak buka kitab. Duk mana kitab? Duk ada almari. Ada. Tak ada aku. Ni tamen ni. Tamen terbalik kuih habis dah. Ya Allah tapi. Tak ada arah dah. Jadi minta pohon rahmat selamat tu untuk siapa? Ala turjumani uluhiyati. Atas juru bahasa ketuhanan. Yakni atas orang yang royak kepada kita tentang siapa itu Tuhan dan bagaimana sifat-sifat dia. Supaya kita kenal Tuhan. Siapa dia? Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa dalili wahdaniyatih. Tengok. Dan orang yang menunjuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa hok dia tunjuk? Tunjuk ada kadang-kadang atas jalan royak, ada tunjuk atas jalan isyarat. Royak lagi atas jalan royak lagu mana? Macam kita kata, mana masjid Jami' Petaling tu royak lah. Tu bunyi suara. Kadang-kadang ada hok tunjuk atas jalan isyarat. Mana masjid Jami' Petaling? Tak bunyi suara. Muka sengit gitu kan. Gitu. Tu orang panggil isyarat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk tentang ketuhanan, keesaan Allah atas dua jalan. Atas jalan raya, atas jalan isyarat. Kata ni. Atas jalan raya, Nabi raya, wa ilahukum ilahun wahid, qul huwallahu ahad. Raya. Isyarat pun Nabi isyarat dah. Mana isyarat? Mana isyarat? Nombor 1 tu tidak ada. Tidak nombor tu orang panggil ada isyarat. Kita tengok nombor pelik kereta tu. Kau tengok kereta kita tak ada nombor pelik. Kereta mana tu kereta curi kata ni. Kereta kita ada nombor pelik tak? Ada nombor pelik. Tidak ada nombor pelik, tak ada nombor ya di pelik kereta. Ada tak? Boleh tak kita tengok nombor pelik kereta ingat pada Allah, boleh tak? Boleh tak? Tengok pelik kereta ingat kepada Allah. Ingat kepada suruhan Allah, larangan Allah. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tu makna kita tak sapa pada isyarat. Orang boleh tengok nombor pelik kereta pas ingat pada Allah, sapa dia pada isyarat. Apa? Isyaratnya apa isyarat? I'lanun bi khafi. Bagi tahu secara tersembunyi. Sembunyi. Kita tengok api keliling jalan tu. Ada tak tiap lapu jalan raya tu? Lapu jalan raya Ada lapu jalan raya menegak gini ada? Lapu yang suluh lah kat atas ada tak? Bodoh tu orang buat lapu jalan raya. Suluh atas menegak gini ada? Tak ada. Lapu jalan raya ni lagu mana weh? Dia condong seumpama orang rokok. Maka diisyaratkan supaya kita senantiasa tawadhu. Terti dah. Isyarat dah. Isyarat. Tengok nombor 1, ingat pada wahdaniyah Allah Ta'ala, pada zat, pada sifat, pada af'al. Tengok nombor 2, ingat pada 2 kalimah syahadat, wajib kita kena kemah molek pada lidah kita, pada tasdik di hati kita. Pada anggota isyarat dengan wahdaniyah Allah Ta'ala dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok nombor 3, kena bina semua ingat iman, Islam, ihsan pada tubuh kita, rukun agama. Tengok nombor 4, kena siap semua 4 bekalan syariat, makrifat, hakikat, tarekat.
Tengok nombor 5, rukun agama hak besar-besar kena wiada semua. Kalau tak boleh dapat pun cita-cita nak buat haji, naik haji ke Mekah bagi mereka yang mampu nak pergi berjalan pada haji. Ha? Tengok nombor 6, teringat semua rukun iman. Yang 6 perkara biar kejak dalam perut kita. Nah, tengok nombor 7. Ha? Ingat semua nafsu kita ni jangan duduk martabak nombor 1 semua. Biar naik amarah kepada lawamah pada mulahamah mutmainnah radiyah mardiyah kamilah syamilah. 7 nafsu tu. Ha. Di sampai 10. Ada isyarat dah kau tu. Ha. Nak bayar kau? Kena buat pergi pizza pondok ambo. Baru kita royak dah tu ni. Ha. Nah, maka orang hak reti dekat dia tengok, ingat Tuhan, ingat kesuruhan Tuhan semua. Tak ada sebab dia tengok benda hak tak boleh nak ingat pada Allah. Kerana makhluk ni mazharnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa hak menyedarkan kita kepada tentang Allah, tentang ketuhanan? Tidak lain, tidak bukan Sayyidina Muhammadinil mab'usi bi bahiril mu'jizat li ta'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatih. Sayyidina, penghulu kita, tok ngulu kita, raja kita. Nabi kita sendiri kata ana ada, tapi aku tidak baga. Bila Nabi sendiri kata aku sayyid, maka kita pun panggil Nabi kita Sayyidina, boleh tak? Boleh lah. Ha? Boleh. Bahkan itulah tanda penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala hormat kepada Nabi tu, kekasih dia tak panggil ya Muhammad, ada Quran. Ha? Bahkan dipanggil dengan pangkat kenabian. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ada enggak? Hei nabi, hei rasul. Nabi lain tak? Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa. Beza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni Tuhan kau siapa kita ni? Kita ni umat Nabi Muhammad betul benar. Apa je panggil Nabi Muhammad? Muhammad gitu ya. Muhammad sallallahu relaxnya dia. Tak ada adabnya. Nah, al-adabu fauq, al-adabu muqaddamu 'ala ta'ah. Adab lebih didahulukan daripada taat. Dalilnya mana? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bila Nabi suruh, tolak Abu Bakar pergi ke depan jadi tu imam, Abu Bakar enjok ke belakang. Nabi kata, "Mu tidak mahu taat kata aku ke Abu Bakar, aku suruh mu jadi imam depan." Maka Abu Bakar kata, bagaimana aku nak semaya depan sedangkan Nabi aku ada duduk belakang. Tengok. Abu Bakar mendahulukan adab daripada taat. Nanti kita sekarang koya-koya aja nak taat. Adab memang tak ada langsung. Bila dengar orang sebut Sayyidina dalam semaya tak? Paling gini tengok. Itu ni. Sudah semaya tu apa ya Sayyidina tadi tu? Bid'ah tu molek sikit. Aduh. Nah, dia nak tanya apa makna Sayyidina? Sebelum nak kata bid'ah ke apa makna Sayyidina? Penghulu kita. Salah. Salah kata Muhammad penghulu kita. Memang betul Nabi Muhammad penghulu kita. Dah tok ngulumu siapa? Kau Firaun untuk ngulumu. Takut Firaun untuk ngulumu. Tak apalah minta syafaat Firaun lah akhirat esok nak masuk neraka. Ni. Kita dak penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita panggil Nabi Muhammad Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panggil yang amat bohong panjang lebar dengan pakak tak apa pula. Datuk perkasa yang arif, Datuk Seri tu Asri. Nama belakang Asri pendek Itu ni. Tapi panggil pakak begitunya panggil. Hak tu tak bid'ah pula. Tak bid'ah tu. Bid'ah tak tu. Tak apa. Ilik dia tak apa. Ilik kita nak muliakan Nabi kita Muhammad SAW. Tak boleh sama. Kih apa? Kih? Dia kata Nabi tak suruh. Nabi tak. Kalau tiap-tiap Nabi, hak benda Nabi suruh ni, tiap-tiap benda kita nak buat ni memang betul-betul hak Nabi suruh. Baru boleh kita buat. Bermakna umat ni bodoh benar lah. Umat yang bodoh. Betul tak? Umat yang bodoh. Umat yang bodoh tak? Iman sahabat Nabi ni bukan iman seperti iman kita. Iman alun dan iman angah. Kata Ustaz Mahathir je, iman alun dan iman angah. Iman sahabat Nabi ni iman yang radiyah mardiyah. Seumpama Abdullah bin Rawahah. Bila dia diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibuangkan darah, Rasulullah berbekam, Abdullah bin Rawahah minum terus. Minum. Rasulullah suruh pergi tanam, dia pergi minum. Adakah dia menyalahi perintah Rasulullah? Ya, menyalahi.
Nah, dia tak taat perintah Rasulullah. Ya, dia tidak taat. Dah lah menyalahi, tak taat. Lepas tu pula minum tu pula bukan minum air sirap. Minum darah. Najis. Nah, najis. Tengok. Tapi bila Rasulullah hanya membuang mana ya Abdullah? Ya Abdullah, membuang mana darah aku? Rasulullah kata jangan bimbang ya Rasulullah, aku buang ke tempat hak tak ada orang boleh mencapai dia. Ya Rasulullah kata mau minum kau. Mau minum kau bunyi pelek ni. Mau minum kau. Rasulullah aku minum. Rasulullah aku tak tahu nak tak mana darahmu maha mulia ni. Allah. Apa tak? Rasulullah katakan darah mana-mana orang yang bercampur darah dia dengan darah aku, dia haramkan api neraka menyentuhi tubuh dia. Allah. Tengok. Nah, perlu pada dalil kalau nak kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak berhajat pada dalil dah. Tak berhajat pada dalil. Melainkan kita ni iman alung dan iman angah. Mana iman alung, iman angah? Supaya ngamuk dia suruh abang dia. Nah, kalau tak suruh tak buat. Pinggir banyak di sing dapur tu. Kata alung apa tak basuh? Dah mak tak suruh basuh. Bapa angah tak basuh pinggang di dapur, dah mak tak suruh basuh. Dia nanti nak suruh mak dia suruh sama. Itu anak murid, anak yang bodoh. Anak yang bodoh ni nanti suruh mak pak suruh sama baru buat. Anak yang cerdik ataupun murid yang cerdik tak nanti pak dia suruh atau tak nanti tok guru dia suruh. Nah, pak dia dahim je. Ya faham. Faham dah. Kadang-kadang tak nanti dahim. Isyarat muka. Faham dah. Basuh pinggir. Wak ited dapur tetamu mari. Ya faham dah. Nah, sama anak murid cerdik itu kan. Tak nanti tok guru kata Lengah sorok tak ada air ni kata ni. Anak murid hak bodoh. Tengang. Telengok tak faham wak sengo dia panggil. Selengor dia panggil. Selengor tak faham apa satu. Batuk pula tak faham lagi. Telah kali. Weh, aku dah agak air ni bodoh. Nak air, baru akak air. Tak faham tu. Anak murid bahasa jenis betak sikit, tak minum susu dah geru. Kata ni, urat saraf otak tak bersambung dengan sempurna. Habis itu. Baik. Siapa dia orang panggil orang yang jadi juru bahasa ketuhanan dan yang menunjukkan tentang esanya Tuhan? Sayyidina penghulu kita. Siapa penghulu kita? Badal pada kata Sayyidina Nabi Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung mula depan pula lah sininya, panjang sikit dah, pukul 9.30 dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kalau ada. Panjang sikit hari ni sebab lama cuti teh. Gerai aku rasa, gerai. Ada soalan kalau ada. Tak ada deh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wa fi Syria wa fi Misr wa fi Yaman wa fi Myanmar wa fi Fattani wa fi biladina Malaysia wa fi kulli makan fil ardil Islam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita sembahyang ni ada satu benda yang kita nak omong. Pondok kita tu telah pun mula membuka pengambilan pelajar. Ya, sebelum ni kelas umumi dan kelas asatis. Sistem di pondok kitanya kelas umumi dan kelas asatis. Kelas umumi ni maksudnya yang 9.30 sampai 11.30 malam ni pun ada orang mengajar, malam esok pun ada. Kelas asatis ni kita jemput macam Babul Iskam, ya, Syekh Husni Kenting, apa ulama-ulama dari luar untuk mengajar di pondok kita pada sebulan sekali ke 2 bulan sekali ke. Itu kelas asatis terbuka umum dan free juga tanpa ada sebarang bayaran yuran ke apa. Dan ini kali julung-julung pertamanya kita nak mengambil pengambilan pelajar. Syarat-syarat kelayakannya ada beberapa syarat lah. Yang pertamanya laki-laki. Yang tidur situlah tidur di pondok kita. Sistem nizami dia panggil. Bersistem. Pengajian secara bersistematik. Pondok moden lah ni, boleh dikatakan pondok moden. Pertamanya laki-laki, umur yang keduanya mestilah 16 tahun ke atas. Besar-besar lah, matang-matang dah. Kita tak ambil lah budak-budak besar betih ke besar pohon.
Hak tu jadi bukan pondok lah, jadi tadika pasti nasri lah pondok akunya. Ni. Umur 16 tahun ke atas. 20 tu tak ada lah. Dia sebut ke atas tu kan tak ada hak lah. Tapi bujang. 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 Yang ketiganya bujang. Yang keempatnya boleh baca Quran dan boleh membaca Jawi, sebab kitab-kitab kita ni ialah kitab-kitab Arab. Kalau Jawi pun tak boleh. Siap nak baca kitab Arab macam mana? Semua silibus pengajian tu ialah kitab-kitab Arab. Ngaji kulit ke kulit. Yang kelimanya tidak ada rekod jenayah dengan polis. Hak dekat, hak terdekat, hak lama dah tak apa. 10 tahun lalu tak apa dia ni. Hak kemarin dulu ada lekat jenayah dengan polis jangan tak pondoknya hanya. Jadi pemulih dadah ke gapo pula pondok amoy dia ni. Tak ada rekod jenayah. Yang keenamnya syaratnya ialah mereka yang berminat untuk ngaji. Kita tak ambuh orang hak tak minat. Ada orang nak atak tapi hak peseng kereta aksiden dengan trailer lah. Aksiden dengan trailer lah tak. Tak ada dah sekolah nak terima anak saya ni ustaz. Jahat sangat. Jahat dia sendiri supah anak dia jahat. Tak jahat apa anak. Ngomong pok ni doa tak dak cakap gapo kat mulut tu. Nak atas pondok ustaz, kata jangan atas pondok saya. Dia atas pondok Pestubuh tak Kelantan ni. Lepas jauh sikit kat sini. Apa ada tanah ni. Jangan atas pondok amo. Pondok amo ni bukan pak pemulih dadah ni kat sini. Tempat nak mengajar secara cepat ni. Jadi pondok kita ni pengajian juga free. Hanya pergi daftar dan tinggal anak situ dengan baju-baju dia. Wilah duit poket tu nama free belaka. Peng kok kitab nak suruh tok guru juga sedia. Luti aku trik ni dia ni. Kitab gapo tu perbelanjaan sendiri. Makna free sini tidak ada bayar yuran untuk makan minum, untuk tempat tinggal. Itu kita tanggung. Kita dengan beraninya menanggung. Risiko tu. Tapi tak apa, kita janji dengan Allah Taala dah. Itu janjian daripada Allah Taala. Free, tak ada bayar yuran. Untuk gaji guru kita telah siap dan ketah kerja untuk minta orang untuk bayar tetap secara bulanan tetap. Dan pengajiannya selama 4 tahun. Mesti dihabiskan pengaji kitabnya dan matan yang mesti dihafal 4 tahun. Dan bukanlah sampai tua berjanggut, putih dah duduk di pondok kita lagi mengaji, tidak. Habis 4 tahun tu pelajar tersebut boleh mengambil peperiksaan stam CJ Tinggi Agama Malaysia. CJ Tinggi Agama Malaysia stam, bukan agama Malaysia, agama Islam lah. Mana CJ Tinggi Agama Malaysia tu nama bagi CJ dia tu. Stam. Boleh ambil stam dan dapat sambung ke Universiti Islam Aceh ataupun Universiti Al-Azhar di Mesir atau Universiti Mu'tah di Jordan. Bukan Muta'ah. Yang itu kan Muta'ah tu nikah Syiah tu. Ni. Mu'tah di Jordan. Universiti Mu'tah di Jordan. Jadi siapa-siapa yang berminat, yang minat nak ngaji pondok, nak tahu pengajian pondok. Tak ada lagi pengajian pondok 4 tahun. Kita buat 4 tahun ni orang panggil apa? Mengambil orang panggil keberanian untuk bayar gaji guru supaya guru tu hemoh dia tinggi untuk baca kitab sebanyak mungkin untuk khatam juga pada tahun ni silibus tersebut. Tebal-tebal ya ustaz pun orang bukan lembu. Kalau bayar 1,500, 1,500 ke bayar? Ni ngajar gitu-gitu lah. Jadi kita nak up lagi 2,500. Ni. Biar semangat ke baca kitab banyak biar khatam. Ni. Jadi 4 tahun. Boleh ambil stam dan sambung ke pengajian dia di universiti di luar. Jadi siapa-siapa yang berminat, boleh panjang-panjangkan tarikh bukanya. Boleh dah, boleh sekarang pun boleh dah. Kerana kita nak start pengajian tu ialah pertengahan bulan 8. Jadi sekarang pun mulai dah di atas anak mana minat. Ada anak jiran-jiran kita ke siapa-siapa waruh kita, keluarga kita hak minat, di atas selalu supaya dia boleh membiasakan dulu. Duduk dalam keadaan orang panggil mujahadah nak mengaji. Kerana kita tak buat manja lah, tak ada katil, tak ada tilang, tidur atas sleeping bag gitu macam jemaah dakwah kita keluar kan, tidur atas sleeping bag gitu ya. Kau ada orang keluar bawa dengan katil-katil dengan tilang-tilang mari masjid. Tak pernah sabar dah ni. Jadi sleeping bag. Oh, mewah dah tu. Kalau di Indonesia tidur atas seming tu. Kenapa orang ngaji pondok ni orang panggil tok fakir. Indonesia panggil santri. Santri. Kalau di Fatani di Malaysia ni orang panggil tok fakir pondok. Ambil daripada mana? Daripada sunnahnya Rasulullah SAW, yakni ahlus suffah 80 orang yang duduk di masjid Rasulullah SAW. Rasulullah memang ada santri tetap, termasuk Abu Hurairah di masjid.
Rasulullah memang tak letak yuran. Kalau ada yuran Abu Hurairah kena bayar berapa sebulan 300 tak ada. Rasulullah bukan buat yuran ada. Jadi kita kena tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bahkan bila dah balik daripada menega ke daripada orang hadiah apa-apa, dia belum daripada sampai makanan tu kepada keluarga dia ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa bagi dulu makan kepada anak murid Rasulullah ahlus suffah dia panggil. Ahlus suffah. 80 orang ada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyai perut ahlus suffah anak murid baru bagi kepada ahlul bait. Isteri-isteri Rasulullah, anak-anak Rasulullah. Kenyai dah belakang cucu-cucu Rasulullah, barulah Rasulullah pun makan. Kalau tak ada gak fa ini shaimu aku puasa. Tu Rasulullah buka sekolah lagu tu. Sebab tu kita pun tidak letak yuran dan kita pun tidak mahu ramai pun. Kita nak paling ramai pun 20 orang. Kalau orang tanya berapa orang ngaji pondok ustaz, 8 orang. 8 orang. Tak apa. Sebab kita tak ambil duit pun dengan pelajar. Kita naknya ialah pelajar tu nak ngaji. Pelajar tu nak ngaji. Bukan kata tak boleh ni maintenance kita dah kata ni. Bulan-bulan ni tak cukup ni. Terimalah kecil besar halu besar peti kau apa. Dah. Kita nak memang betul-betul hak nak ngaji. Umur orang nak ngaji matang dah, umur 16 ke atas. Comel. Mudah-mudahan kita panjang-panjangkan. Siapa-siapa nak atas insya-Allah boleh atas selalu. Telefon kambo direct tu gak pergi atas lalu. Tak ada apa lepas anak situ gak koci bagar. Balik tu. Kita kurung dia buat ngaji, ya kita train dia jadi hari panggil ahlus suffah. Ni ahlus suffah insya-Allah. Jadi Allahu a'lam wa ilmuhu atam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.